Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan bincang latihan minda 4.5. Okey, boleh rujuk di muka surat 141. Okey, masih lagi di bawah modul yang keempat, buku catatan pertama. Okey, soalan yang pertama, nyatakan tujuan penyediaan buku tunai runcit. Okey, buku tunai runcit dia menguruskan urus niaga ataupun perbelanjaan yang kecil-kecilan, seperti kita membeli minuman ataupun makanan. So antara tujuannya adalah untuk mengurangkan perekodan di ledger. Buku tunai runcit sebagai pengganti untuk merekodkan urus niaga secara kecil-kecilan. So kita akan lihat maksud di buku teks, tujuan buku tunai runcit. Tujuan penyediaan buku tunai runcit. Kegunaan buku tunai runcit adalah untuk pembayaran amount kecil yang kerap berlaku dalam perniagaan, seperti bayaran minuman dan juga upah cuci pejabat. Banyak lagi lah, antara sampul surat. Buku tunai runcit juga dianggap sebagai buku catatan pertama kerana segala perbelanjaan direkodkan ke dalam buku ini sebelum dipindahkan ke dalam ledger. Sama macam buku tunai, dia punya kegunaan dia di bawah buku catatan pertama. Cumanya buku tunai ini untuk perbelanjaan yang besar. Buku tunai runcit difokuskan untuk urus niaga yang kecil. Macam tadilah, bayar pewangi, membeli minuman. Banyak lagi lah, bayar apa tu lagi. Nanti kita akan lihat di soalan, nanti kita nampak beberapa perbelanjaan kecil. So tujuan penggunaan buku tunai runcit, mengurangkan catatan belanja yang kerap berlaku bagi amount yang kecil ke dalam buku tunai. Yang kedua ialah mengelakkan pembayaran. Mengelakkan pembayaran menggunakan cek untuk perbelanjaan amount yang kecil. Kalau kita nak bayar guna cek ni, biasa jumlah perbelanjaan tu yang besar. Kalau kita buat RM10, RM30, kalau kita buka cek, nanti dia jadi kos, melibatkan kos. Sebab buku cek pun di-charge oleh pihak bank. So kita kena ni lah, kurangkan penggunaan, mengelakkan bayar penggunaan menggunakan cek untuk amount yang kecil. So buku tunai runcit ni sebagai inilah penyelesaian. Soalan yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan sistem panja? Secara umumnya sistem panja ni dia diguna pakai oleh perniagaan yang besar lah. Perniagaan yang besar, dia ada satu bahagian yang menguruskan perbelanjaan kecil. Jadi juruan dalam perniagaan memperuntukkan satu jumlah, setiap bulan berapa jumlah perbelanjaan. Kemudian so juruan keluarkan satu cek, duit untuk dibelanjakan. Setiap hujung bulan dihitung jumlah perbelanjaan tersebut, dan pihak kemudian jumlah perbelanjaan tu akan dibayar semula oleh juruwang. Dipanggil apa? Recoupment. Istilah recoupment. Untuk lebih detail, kita rujuk di buku teks. Sistem panja. Sistem panja runcit digunakan bagi menguruskan dana tunai runcit perniagaan. Juruwang akan memperuntukkan sejumlah wang tunai pada awal setiap bulan bagi menjelaskan perbelanjaan yang amountnya kecil. Pada setiap hujung bulan pula akan dihitung, setiap hujung bulan pula akan dihitung jumlah perbelanjaan yang telah dibayar. Sekeping cek akan dikeluarkan untuk tujuan recoupment bagi wang yang telah dibelanjakan. Itulah dia punya ni maksud sistem panja. So duit yang telah dibelanjakan tu dikira pada setiap hujung bulan. Kemudian
sekeping cek dikeluarkan. Okey, dikeluarkan oleh pihak juruwang dalam perniagaan perbelanjaan yang telah berlaku. Okey, itulah sistem panja. Okey. Okey. Soalan yang ketiga ialah pada 1 Januari 2016, Ketua Juruwang Perniagaan Amirul telah memberikan dana tunai runcit sejumlah RM400 kepada kerani akaun. Okey, maksudnya dia punya proses kerja ni berlaku dalam perniagaan. Okey. Okey, diberikan RM400 kepada kerani akaun untuk membiayai belanja runcit bagi bulan tersebut. Okey, maksudnya RM400 diperuntukkan setiap bulan. Sepanjang bulan itu, sejumlah RM320 telah digunakan untuk perbelanjaan runcit. Berapakah jumlah wang yang akan dibayar balik oleh Ketua Juruwang kepada kerani akaun pada awal Februari? Okey. So berlaku pada 1 Januari. So pada bulan akan datang berapa juruwang akan keluarkan duit. So untuk kita tahu jumlahnya ialah berapa juruwang kena bayar ialah jumlah yang telah dibelanjakan. Okey, jumlah yang telah dibelanjakan, okey, iaitu RM320. Okey, so yang kena keluarkan ialah RM320. Okey, so RM80 yang baki tu dibawa pada bulan Februari. Okey, so cukup balik. Okey, so cukup balik RM400. So setiap bulan jadi RM400. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Perniagaan Syira menyimpan buku tunai runcit mengikut sistem panja dengan nilai panja berjumlah RM400. Okey, pada 1 Oktober 2016, baki tunai runcit perniagaan tersebut ialah RM40. So ada baki dalam RM40. Okey, so inilah urus niaga yang berlaku daripada 1 hingga 31 hari bulan. Okey, bayaran balik, pewangi dan sebagainya. Inilah belanja-belanja kecil. Okey, so anda dikendaki menyediakan buku tunai runcit sehingga 31 Oktober 2016 dengan menunjukkan laju alat tulis, belanja pejabat, minuman dan pelbagai. Okey. Okey, dalam soalan dalam peperiksaan akan disediakan. Okey, biasanya akan disediakan lampiran buku tunai runcit. Okey. Dalam peperiksaan yang sebenar pun SPM juga disediakan lampiran buku tunai runcit. Tinggal saja kita perlu isi. Okey, so tak perlu create lah. Okey, so inilah contoh ni. Okey, ni contoh buku tunai runcit. Okey, buku tunai runcit. Okey, so dia punya ni buku tunai runcit. So mula-mula sekali untuk kita buat soalan ni, okey, kita perlu isi dulu tarikh, butir, folio, penerimaan, pembayaran. Analisis bayaran bergantung pada soalan. Kadang-kadang ada 4, kadang-kadang ada 5. Okey, so kita tulis mengikut kehendak soalan. Okey, so kat situ analisis bayaran ialah alat tulis, belanja pejabat, minuman dan juga pelbagai. Okey, so bila kita dah isi maklumat analisis bayaran, barulah kita mula merekod. Okey, so rekod yang pertama kita baca. Okey, soalan ni ada baki. Okey, soalan ni ada baki, so kita kena masukkan baki dulu. Okey, dia kata ada baki tunai RM40. So kita kena rekod baki, okey, pada tahun 2016 Oktober. Okey, so 2016. Okey, baki kita letak laju penerimaan. Okey, RM40. Okey, kemudian kita baca lagi maklumat bayaran balik oleh Ketua Juruwang. Okey, dia sengaja bagi X. Okey, untuk kita fikir berapa jumlahnya. Okey, so mengikut sistem panja, okey, jumlah perbelanjaan tu itulah yang jumlah yang dibayar oleh pihak juruwang. Okey, so 400 tolak 40. Okey, 400 tolak 40.
kita dapat 360. Okey, itulah yang kita kena rekod di bahagian ni. Okey, bayaran balik. So kita rekod bayaran balik ni sebagai bank sebab dia keluarkan cek. Okey, keluarkan cek. So kita tulis bank. Okey. So tarikh yang sama bank. Okey, 360. Okey. So yang seterusnya ialah membeli pewangi. Pewangi perniagaan. Membeli pewangi. So pada 4 bulan kita tulis RM35. 4 bulan saya tulis pewangi. Pada 4 hari bulan kita tulis pewangi. Jumlahnya ialah RM35. So kita letak di pembayaran. RM35 pembayaran. Kemudian kita kena analisis. Pewangi tu di bawah mana? Alat tulis, belanja minuman ataupun belanja pejabat ataupun pelbagai. Kalau pewangi ni akan diletakkan di pejabat. So sebab itulah dia adalah belanja pejabat. So letakkan RM35. Okey. Seterusnya ialah kertas dan dakwat. 6 hari bulan kita tulis kertas dan dakwat. Jumlahnya ialah RM26. So kita rekod RM26 tu di pembayaran. Apa-apa pembayaran di pembayaran lah. So kita analisis kertas dan dakwat di bawah mana? Di bawah alat tulis. So kita rekodkan di alat tulis. Seterusnya minuman dan minuman pelanggan. Kita tulis 17 hari bulan minuman pelanggan. Jumlah ialah RM50. So kita rekod RM50. So kita analisis. Dia di bawah minuman. Laju minuman. Yang ni mudahlah. Soalan mudah je. Seterusnya alas meja. Alas meja pada 21 hari bulan. Alas meja. Jumlah RM45. RM45. So kita analisis. Alas meja di bawah apa? Dia di bawah belanja pejabat. Seterusnya kertas karbon 23 hari bulan. Kertas karbon di RM20. Kertas karbon di bawah alat tulis. Seterusnya ialah sampul surat. Pada 25 hari bulan sampul surat. Jumlah ialah RM30. So kita rekod RM30. So di bawah analisis bayaran dia di bawah di bawah alat tulis. Yang seterusnya gula dan kopi pejabat. So 28 hari bulan gula dan kopi pejabat. Kita rekodkan RM15. RM15. So dia punya ni di bawah mana? Gula dan pejabat adalah di bawah belanja pejabat. Seterusnya bunga pejabat. 30 hari bulan bunga pejabat. Jumlah ialah RM29. Bunga pejabat. So dia adalah di bawah belanja pejabat. So analisis tu mengikut relevan dia. Dan satu lagi ialah pembaikan pintu pejabat. So tulis 31 pembaikan pintu pejabat. Jumlah RM70. RM70. So kalau melibatkan pejabat, so di bawah belanja pejabat. So kegunaan pelbagai ni ada satu, iaitu
bila pekerja meminjam duit. Kadang minjam duit RM10, pinjam duit RM50, bergantung pada peminjam. So tak lebih daripada ni lah, tak lebih daripada nilai yang kita juruan bagi tu. Kemudian pekerja tu akan pulangkan balik duit. Itu barulah di bawah lajur pelbagai. So bila kita dah rekod jumlah semua urus niaga yang berlaku, kita kena jumlahkan. So jumlahkan, gariskan daripada penerimaan hinggalah pelbagai. Kemudian kita kira. Kita kira 360 tambah 40, 400. Kemudian kita kira jumlah belanja. Belanja ialah 320. Kemudian jumlah alat tulis. Kita kira berapa alat tulis. 26 tambah 20 tambah 30, 76. Minuman 50. Kemudian belanja pejabat 35 tambah 45 tambah 15 tambah. So jumlahnya lah 194. Kemudian kita gariskan. Yang bawah ni kita gariskan, maknanya kat sini bahagian ni dah selesai. So kita punya ni jumlah dia kan. Jumlahnya ialah kita kena kira balik. So selang satu baris. Kita kena kira semula antara 400 dan 320 mana yang lebih besar. So yang besarnya akan berada di dalam garisan ni. So kita kira 400 dengan 320 perbezaannya sebanyak 80. So nak tahu kat mana nak rekod 80, di bahagian yang kurang. So bahagian pembayaran ni kurangnya 80. So kat situlah 80. So 80 ni adalah baki hantar ke bawah. Dibawa pada 31 hari bulan. Oktober, kemudian dibawa pada bulan hadapan. Oktober, lepas Oktober ialah November. So November 1. November 1 pindahkan jadi baki bawa ke bawah. So letak kat sini RM80. Kemudian berapa? RM80 yang baki dia. So pihak juruang kena bayar berapa lagi? So bayarnya adalah mengikut jumlah yang telah dibelanjakan pada bulan tersebut, iaitu 320. So kita rekod 320 kat sini. So inilah bank. November 1. Itulah cara dia untuk kita tutup. Soalan yang kelima ialah perniagaan Seri Lobak menyimpan buku tunai runcit mengikut sistem panja. Baki buku tunai runcit pada 1 Mac 2017 ialah RM40. Urus niaga yang berlaku sepanjang bulan Mac adalah seperti berikut. So dia punya ni maklumat 2017. Ada baki. So kita boleh highlightkan ada baki. Kita lihat kena soalan. Menyediakan buku tunai runcit hingga 1 April. Menunjukkan laju analisis alat tulis, belanja pejabat, minuman dan juga pelbagai. So seperti soalan yang sebelum ni, kita kena isi dulu dia punya analisis dia. Seperti biasa kita mula-mula sekali masukkan baki sekiranya ada. Kadang-kadang soalan tak ada baki, so tak adalah baki. So soalan kalau ada baki kita masukkan 2017 Mac 1 iaitu RM40. Kita masukkan. Kalau baki awal kita panggil baki BB. RM40. di bahagian penerimaan. Kemudian
terima sekeping cek daripada ketua juruwang sebagai bayaran balik tunai yang telah dibelanjakan pada bulan Februari iaitu 260. Okey, so ni direkod sebagai bank. Okey, sebab dia kata cek. So 260 kita masukkan bank 260. Okey. Seterusnya kita analisis, okey, kita punya ni lah perbelanjaan. Okey, sampul surat. Okey, yang pertama iaitu sampul surat. Sampul surat. Okey, jumlah RM8. Okey, ni dah bahagian pembayaran. So sampul surat di bawah alat tulis. Okey. Kemudian 5 hari bulan alas meja. Okey, alas meja, okey, jumlah RM25. Okey, RM25 alas meja di bawah. Okey, so alas meja ni di bawah belanja pejabat lah. Okey, sebab pejabat ada satu tempat, okey, tempat makan. Okey, so kita tulis kat sini RM25. Okey, seterusnya pewangi. Okey, 6 pewangi. Okey, pewangi iaitu RM28. Okey, pewangi berada di belanja pejabat. Okey, RM28. Okey, seterusnya surat khabar. Okay, surat khabar dan majalah pejabat RM45. Okey. So tarikh 10 surat khabar dan majalah. Okey, so jumlahnya ialah RM45. So masukkan di pembayaran, kemudian kita letak di mana. Okey, dia bukan di bawah alat tulis, dia adalah belanja pejabat. Okey, seterusnya okey, minuman mesyuarat. Okey, yang ke-12, tarikh yang ke-12, minuman mesyuarat. Okey, jumlah RM35. Okey, RM35. So oleh kerana minuman, so dia ada satu analisis minuman ni. So kita letak minuman. Okey. Okey, kemudian stamp dan sampul surat. Okey, masukkan stamp. Okey, so yang tu yang 15 hari bulan, stamp dan sampul surat. Okey, so kita rekodkan jumlahnya ialah RM12. Okey, stamp dan sampul surat di bawah alat tulis. So kita rekodkan di bawah alat tulis. Okey, RM12. Okey, kemudian okey, bunga meja pejabat. Okey, oleh kerana berada pejabat, so dia di bawah pejabat. Okey, 18 hari bulan, bunga meja pejabat. Okey, kita rekodkan dia punya ni jumlah RM18. Okey, RM18. Okey, kemudian kita rekod di mana? Okey, oleh kerana meja pejabat, so kita anggap sebagai belanja pejabat. Okey, 18. Okey, seterusnya belanja membaiki tingkap pejabat. Okey, so yang ni kita boleh ringkaskan. Okey, kita boleh membaiki tingkap pejabat. Okey, so 20 hari bulan. Okey, membaiki tingkap pejabat. Okey, RM40. So kita rekodkan RM40. Oleh kerana tingkap pejabat, so dia di bawah belanja pejabat. Okey, seterusnya okey, fail dan kertas karbon. Okey, pada 22 hari bulan, fail dan kertas karbon. Okey, so jumlah RM22. Okey, fail dan kertas karbon ni di bawah alat tulis. Okey, so kita rekodkan di bawah alat tulis RM22. Okey, so seterusnya okey, gula dan kopi pejabat. Okey, so kita rekodkan 25 hari bulan,
Okey, RM12. Okey, gula dan kopi pejabat ni bawah pejabat. So kita rekodkan di belanja pejabat. Okey, so satu lagi ialah belanja membaiki paip. Okey, paip pejabat. So kita boleh tulis membaiki paip pejabat. Okey, 29. Okey, jumlah RM20. Okey, so kita rekodkan RM20. Okey, oleh kerana membaiki paip dalam pejabat, so kita di bawah pejabat. Okey. Okey, so belanja pelbagai ni tak ada. Okey, pelbagai ni hanya untuk bila kita ada pekerja kita yang meminjam duit. Okey, kadang-kadang dia tak bawa duit. So dia nak pinjam, kemudian dibayar balik pada bulan tersebut. Okey. So itulah pelbagai. Okey. Okey, so kita seterusnya kita kena tutup. Okey, tutup akaun ni kita kena tutup bahagian analisis dulu. Okey, kita garis daripada penerimaan hinggalah pelbagai. Kemudian kita gariskan alat tulis sehinggalah pelbagai. Okey. Kemudian kita garis satu lagi kat bawah ni. Okey, selang 2 baris. Okey, kita tulis kat sini, kita garis. So kita kira penerimaan. Okey, 260 tambah 40, 300. Kemudian kita kira bahagian pembayaran. Okey, RM8. Okey, 265. Okey, kemudian kita kira alat tulis. Okey, 8, 12, 22. RM42. Kemudian kita kira belanja pejabat. 188. Kemudian minuman RM35. Okey, belanja pelbagai ni tak ada. Okay, tak ada nilai lah. Okey. Okey, kemudian bila kita dah kira jumlah, okey, kemudian kita kira di bahagian penerimaan pembayaran. Okey. So mana yang lebih besar? Okey, kita lihat penerimaan yang lebih besar. So dia berada di dalam garisan yang bawah ni. So kita rekodkan RM300. RM300. Kemudian 300 tolak di pembayaran ataupun yang kurang lah. Okey, so 300 tolak 265. So tinggal RM35. So 35 ni adalah baki. Okey, baki kita rekodkan baki. Baki hantar ke bawah. Okey, biasa baki kita tulis pada 31 hari bulan. Okey, ataupun tarikh akhir. Kemudian kita pindahkan. Okey, pindahkan baki ni ke bulan berikutnya. So kita pindah ke bawah. Kita tulis baki bawa ke bawah. Okey, so kita bawa pada bulan akan datang, okey, iaitu lepas Mac ialah April 1. Okey, kemudian RM35. Okey, so berapakah pihak juruwang akan bagi duit kat kita? So pihak juruwang akan bagi duit apa yang kita telah belanjakan. Okey, so iaitu 265. Okey, so kita rekod kat sini 265. Okey, so kita tulis bank. Okey, 265. Kalau kita tambah balik 35 tambah 265 jadi 300. Okey, seperti jumlah setiap bulan yang dibayar oleh juruwang. Okey, so itulah kaedah untuk menyelesaikan buku tunai runcit. So kalau ikut buku teks, soalan di buku teks ni adalah dia lebih arasnya aras sederhana. Untuk arah yang lebih tinggi, okey, kita akan lihat soalan-soalan daripada SPM dan juga soalan-soalan percubaan di episod, okey, di video yang lain lah. Okey. Okey, semoga video ni bermanfaat untuk pelajar memahami macam mana nak sediakan buku tunai runcit dan juga apakah tujuan penyediaan buku tunai runcit. Okey. Okey, terima kasih.